Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami telah banyak menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk di kalangan hamba-Mu yang rugi. Surah Al-A'raf ayat 23. Al-A'raf 23. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwa raganya dan sebut nama Allah Azza wa Jalla dan jaga salatnya. Surah Al-A'la ayat 14-15. Sadaqallahul Azim. Benarlah Allah dalam firman-firman-Nya. Yang dihormati, dikasihi pengurusi dan kuasa pengurusan Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan,
dan seluruh tuan kuat surau, as-sahabul fadilah, tuan-tuan imam, dan yang dihormati dikasihi seluruh kehadiran para penonton, khasnya para jamaah di surau daripada surau An-Nur fasa 3A, rakan taulan, sahabat handai, jiran tetangga yang jauh yang dekat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama, alhamdulillah, kesempatan 1 Zulqa'dah pada hari ini 1442 Hijriah, hari Sabtu bersamaan 12 hari bulan 6 021. Alhamdulillah, di saat jam 5:34 petang ini kita bertemu dalam suasana kita harapkan penuh dengan keredaan, penuh dengan keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla, dalam keadaan kita sentiasa dijagai daripada hal-hal yang memburukkan keadaan kita, khasnya dengan penyakit yang menakutkan kita, wabak yang menggerunkan kita, khasnya COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit ini pada masa waktunya, sesaat segeranya insya-Allah, dan kita yang sihat terus beroleh kesihatan, dan rakan teman taulan yang diuji Allah dengan sakit penyakit COVID ini dianugerahkan kesihatan yang terbaik, pulih semula untuk meneruskan kehidupan seharian bersama keluarga masing-masing. Seorang suami bersama isteri yang dikasihi, seorang isteri bersama suami yang dicintai, seorang bapa dengan anak-anak yang dicintai, seorang ibu dengan keluarga yang dikasihi. Itu kita harapkan. Ya, jiwa kita tersentuh dan jiwa kita terasa sangat-sangat bila melihat, mendengar berita kematian hal COVID-19 ini di usia awal, usia masih muda, meninggalkan anak-anak masih kecil, termasuklah yang telah berusia sekalipun meninggal cucu, anak-anaknya. Semuanya menjadikan kita dalam sebab hati kita, hiba jiwa kita bagi mereka diuji Allah dengan cara mengejut, penyakit yang tak kenal usia dan umur ini. Maka subhanallah, kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla, moga-moga Allah berikan kita keampunan kalau kita berdosa, Allah berikan kita kekuatan untuk bertaubat kalau kita berdosa kepada Allah, dan Allah beri kekuatan hati dan jiwa untuk hadapi situasi dengan penuh keinsafan kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah pulihkan semuanya, kerana semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'. Bagi Allah kerajaan, kekuasaan, itulah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maka saya mukadimahkan tuan-tuan, sebab saya nak angkat cerita ini untuk tuan-tuan dan saya bersama menghayati, dan tidak ada suatu patah ucapan yang lain melainkan pada Tuhan kita berserah, Allah kita bermohon. Itu ayat saya bacakan di awal tadi, iaitu daripada surah Al-A'raf. Allah SWT berfirman, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita merayu, kita meratap, Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami, kami telah banyak zalimi diri kami sendiri. Kita mengaku, kita mengiktiraf akan dosa kita, zalimnya kita terhadap diri kita masing-masing. Kita dah buat kejahatan yang banyak sangat, kesilapan yang banyak sangat. Kita mengaku, dan ini pengakuan yang kita kena sebut. Sebab itulah kita sebagai manusia banyak dosa. Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami telah buat banyak kesilapan, dosa-dosa, zalim atas diri kami sendiri, dan kita mengharap pada Allah keampunan. Faghfir lana, tolong ya Allah berikan kami keampunan, diangkat dosa-dosa kami, diberikan kami keampunan atas dosa kami dengan mohon ampun penuh ya Allah. Wa tarhamna, dan rahmatilah kami, rahmati kami dengan ilmu yang sebaik-baiknya, rahmati kami dengan hidup yang sebaik-baik, rahmati kami dengan makan minum yang sebaik-baik, rahmati kami dengan iman yang semantap-mantapnya, rahmati kami dengan kehidupan yang Engkau redha, rahmatilah kami. Kata kita, itu rintihan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita ucapkan Allah, wa tarhamna, tolonglah berikan kami ya Allah kerahmatan. Kalau tidak, kata kita kepada Allah, apa dia? Kita akan jadi orang yang al-khasirin, yang rugi.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Niscayalah kalau engkau tak berikan kami keampunan, engkau tidak rahmati kami, niscaya kami jadi orang yang rugi serugi-ruginya. Jadi ini harapan kita kepada Allah. Itu petikan ayat surah Al-A'raf saya baca di awal tadi. Maka tuan-tuan, di kesempatan petang ini, dalam pengajian tasawuf petang ini, kita akan bercakap tentang bahaya maksiat atau jangan hampiri maksiat. Jangan dekati maksiat. Bahaya maksiat. Ini tajuk kita. Saya nak bercakap dalam kerangka mengingatkan diri saya. Bukan bermakna bila tajuk ini saya bicarakan saya orang terbaik. Tidak. Bukan bermakna bila saya cakap tentang tajuk jangan dekati maksiat, hidup tanpa maksiat, jangan buat maksiat, bermakna bukan saya orang terbaik. Tapi saya ada kesalahan. Cuma saya nak angkat tajuk ini untuk saya ambil keinsafan. Saya nak ajak tuan-tuan yang hadir untuk kita ambil keinsafan bersama dan saya bersama tuan-tuan. Kita nak tengok di mana kita, aina nahnu, di mana kita dalam hidup kita seharian dengan dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana pintu hati akan terkunci dengan dosa dan maksiat. Pintu jiwa akan tertutup dengan dosa dan maksiat. Pintu ilmu akan tertutup dengan dosa dan maksiat. Pintu keberkatan hidup akan tertutup dengan dosa dan maksiat. Pintu rezeki akan Allah tutup dengan dosa maksiat. Dosa maksiat, tuan-tuan, adalah merupakan ibu kepada semua penyakit dalam kehidupan beragama. Hati sakit, hati dalam keadaan kelam, jiwa tak tenang, hidup tak lapang, tak ada ketenangan. Ibunya adalah kerana dosa maksiat yang kita lakukan. Jadi ini yang saya takut sebenarnya, tapi saya beranikan sebab ini adalah topik yang nak kena kita bicarakan dari saat ke minit, minit ke jam, jam ke hari, supaya apa? Kita ada panduan dalam kehidupan beragama kita. Dalam saat kita nak mencari rezeki kehidupan, makan, minum, pakaian, minuman, keluarga kita nak bina, anak-anak berjaya di SPM, kita berjaya dalam hidup keluarga, berjaya perniagaan, isu dosa maksiat kena sebut, kena bincang. Sebab apa? Sebab ia merupakan satu perkara yang boleh menjahannamkan kehidupan seharian kita, hilang berkat, hilang rahmat, wal-a'iyadzubillah. Maka tuan-tuan, di antara isu besar itulah dia. Maka tajuk kita ialah jangan dekati maksiat ataupun hidup tanpa maksiat ataupun bahaya maksiat, dosa. Apalah nama tajuk sila, tapi itulah kontaknya. Itulah di antara tajuknya, isu maksiat dan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan semua, kalau tengok kepada ta'rifan dalam konteks apa itu maksiat ataupun asa, dalam bahasa Arab asa, ya'si, maksiatan. Apa itu maksiat? Satu kalimah yang sudah diguna pakai oleh orang ramai. Saya fikir dalam masyarakat orang Melayu kita, perkataan maksiat sudah lama dipakai dalam tulisan, dalam percakapan. Semua orang akan sebut benda yang sama. Maksiat, jangan dekati maksiat, jangan buat maksiat. Maksiat satu masalah sudah dijadikan sebagai bahasa Melayu kita, asal bahasa Arab. Maksiat itu kalau tengok dalam buku ataupun dalam sumber rujukan bahasa Melayu kita, DBP, iaitu Kamus Dewan Bahasa Pustaka, maksiat ialah perbuatan yang melanggar perintah Allah atau perbuatan yang keji dan berdosa. Ini ta'rifan daripada Dewan Bahasa Pustaka, DBP. Maksiat adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah atau perbuatan yang berdosa ataupun perbuatan keji. Jelas. Jadi dengan maksud yang dibawa DBP itu, secara umumnya sesuatu yang jelas dalam kacamata agama kita, perbuatan melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Maksiatlah. Apa saja yang sifatnya melanggar perintah Tuhan, apa saja sifatnya benda tu keji dan benda tu tak elok, maksiat. Maka satu di antara kalimah ini, di antara maksud pengertian yang amat mendalam
ditarifkan oleh seorang ulama besar dalam Islam kita, iaitu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dengan kata maksud itu apa dia? Hiya amalul i'tida'i ala huquqillahi ta'ala. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, maksudnya adalah suatu perkara yang berbentuk pekerjaan yang mencabul hak-hak Allah Azza wa Jalla. Al-i'tida' makna mencabul hak Allah Azza wa Jalla. Maksiat, maksud suatu benda yang dikira berlawan dengan ketentuan Allah, perintah Allah, maksiat. Ini pandangan daripada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan seorang ulama yang bernama Ibnu Abdul Bar menyatakan maksiat dengan makna hiya al-mukhalafatu li awamirillah. Maksiat, kata Ibnu Abdul Bar, seorang tokoh besar dalam Islam, ialah perkara yang berlawanan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, yang berlawanan dengan perintah Tuhan, bercanggah dengan perintah Allah. Allah suruh tak dibuat, yang larang buat, maksiat. Jadi ini merupakan satu di antara perkara besar dalam kehidupan beragama kita. Dan maksiat ini bukan benda kecil. Dia menghasilkan asar ataupun kesan-kesan yang akan mengecewakan kita, memusnahkan kita, merosakkan kita, membinasakan kita, step by step, langkah demi langkah, sampai kepada penghujungnya akan menjadi kita kehilangan tempat berteduh ataupun urusan kehilangan kehidupan yang selesa dan aman sentosa. Betul tuan-tuan, ini kenyataannya. Satulah dalam hukumnya, kata Imam Al-Ghazali, tidak pernah maksiat itu membahagiakan manusia. Tidak pernah maksiat membahagiakan manusia. Ini kata Imam Al-Ghazali. Tidak pernah maksiat membahagiakan manusia. Walaupun manusia boleh dakwi, dia kata apa? Oh, saya tak sembahyang pun saya bahagia. Contoh, saya buat maksiat pun saya tak pernah rasa susah hati. Dakwaan itu sebenarnya dakwaan yang palsu. Hakikat dia akan merana, tak sekarang akan datang. Cuma dia tak rasalah ujian datang secara total. Boleh dia kata saya tak rasa masalah, tak sembahyang pun saya tak rasa masalah. Mana saya tak sembahyang pun rezeki saya murah. Betul pada masa, tapi hakikatnya ialah penghujungnya dia akan mengalami something, masalah dalam urusan hidupnya. Tak sekarang, di pada masyar. Jadi tak kata Imam Al-Ghazali, tak pernah maksiat itu bawa kebahagiaan, dan tak akan bawa kebahagiaan apa saja kerja kemaksiatan. Buktinya apa? Ada bukti. Kita akan tengok nanti apa kata Allah dalam hal maksiat. Pembuktian Allah sebut tentang bagaimana ancamannya. Hakikatnya maksiat itu membinasakan, merosakkan, menghancur leburkan manusia dan mengecewakan manusia dunia sampai ke akhirat. Cuma di sini, sebelum saya pergi lebih jauh, saya cuba nak bawa kepada tuan-tuan 2-3 perkataan awal lah, ya, tentang bagaimana ta'rifan maksiat dan pandangan agama. Tadi dah sebut tentang maksud daripada kamus DBP, kemudian saya buat pandangan daripada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian pandangan Ibnu Abdul Bar, dah ringkas tadi pandangannya. Seterusnya ialah, bila sebut maksiat ini, dia merupakan pintu yang boleh binasakan manusia. Sudah sebut tadi, saya ulang balik. Satulah kata seorang tokoh besar di kalangan para sahabat Nabi SAW. Kita bawa kata-kata sahabat. Di kalangan tokoh besar sahabat Nabi adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ini seorang tokoh besar daripada kalangan sahabat Nabi yang Nabi cukup sayang, Nabi cukup kagumi, Nabi cukup cinta kepadanya, iaitulah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas namanya. Itu anak kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, anaknya Abdullah. Apa kata Abdul bin Abbas? Dengar tuan-tuan, dengar elok-elok dan perhati apa kata. Saya ambil daripada terjemahan. Mana bahasa Arab, saya terjemah bahasa Melayu sekarang ni. Saya tak nak baca bahasa Arab lah. Boleh terjemah supaya masa kita dapat kita kawal. Nak baca yang Arab, terjemah ni panjang masa. Tak apa. Saya baca dalam terjemahan yang saya telah terjemahkan. Dia kata apa? Dengar elok-elok ya.
Sesungguhnya perbuatan baik mendatangkan pencerahan pada wajah dan cahaya pada hati. Allahu Akbar. Sesungguhnya perbuatan baik, ya, kerja kebaikan, amal soleh, mendatangkan cahaya pada wajah dan cahaya pada hati. Wajah kita ada nurnya, hati pun ada cahayanya, kerana perbuatan baik. Dia ada kaitan itu. Sesungguhnya perbuatan baik mendatangkan pencerahan pada wajah dan pada cahaya hati, pada cahaya pada hati, kelapangan rezeki. Rezeki Allah murahkan, rezeki harta, rezeki amal, rezeki ibadah Allah permurah. Allah permudahkan. Kekuatan badan, maknanya dengan amal baik, fizikal kita akan ada kemantapan. Penyakit tak mudah nak mari. Ada penyakit, tapi penyakit yang tidak terbeban, dipikul oleh kita. Ini antara kesan-kesan daripada berbaik daripada kata Ibn Abbas ni. Dan kecintaan kepada ibadat. Ibadat kita seronok nak buat, kerana kesan perbuatan baik, kita seronok nak beribadat, kecinta pada ibadat. Sebaliknya, ini dengar tuan-tuan, dia beri satu penjelasan ni sebaliknya. Sebaliknya, perbuatan maksiat ataupun jahat, perbuatan buruk, maksiat ataupun jahat, mengandungi ketidaksyariatan pada raut muka, kegelapan di kubur, kegelapan di hati, kelemahan pada fizikal badan, susuknya rezeki, dan kebencian di sisi makhluk Allah. Ini saya rasa seulang balik ni, tuan-tuan kena catat ni. Ini ilmu, betul-betul ilmu ni petang ni. Kata-kata daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dengar tuan-tuan, dengar elok-elok. Siapa buat catatan. Ruangan komen ke, nak tulis di buku masing-masing, catatan buku sila. Tapi buat catatan. Siapa yang tulis ruangan komen, terbaiklah orang baca, insya-Allah baik. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya perbuatan baik mendatangkan pencerahan pada wajah dan cahaya pada hati, kelapangan dalam bab rezeki, kekuatan badan, dan kecintaan kepada ibadat. Sebaliknya, perbuatan buruk, maksiat dan dosa ini mengandungi ketidakceriaan pada wajah, pada muka, kegelapan di alam kubur, kegelapan di dalam hati, kelemahan pada fizikal badan, susuknya rezeki Allah tarik kerahmatannya, susuknya rezeki dan kebencian di sisi makhluk. Manusia benci, kebencian si makhluk, orang pun tak suka. Jadi ini kata-kata yang cukup menarik daripada seorang tokoh sahabat bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan semua kata-kata beliau itu satu kebenaran. Di sebalik benda yang baik kita, itulah yang kita dapat. Di sebaliknya buruk maksiat, itu kita capai. Dari sudut buruknya tadi apa dia? Wajah yang tak ceria, kegelapan di alam kubur, hati tak bercahaya, badan jadi lemah, susuk rezeki kita, dan kebencian di sisi makhluk ramai. Orang pun tak seronok dengan kita, orang pun tak setuju dengan kita. Tuan-tuan dirahmati sekalian, memang satu ancaman. Ini satu ancaman yang memang itulah kenyataannya. Suatulah maksiat, dosa, tuan, tidak pernah memberi kita keselamatan, keamanan, kebahagiaan. Tak akan sama sekali. Tapi yang datangnya ialah kesusahan, kepayahan, penderitaan. Dunia sampai alam kubur, sampai di padang mahsyar di hari akhirat Allah Azza wa Jalla. Wal'adzubillah. Baik. Justru dalam kerangka itu, apa yang saya nak sebut kepada tuan-tuan sekarang sikit sebanyak ialah bagaimana kesan maksiat ini banyak sekali. Kesan maksiat saya mungkin tak sempat untuk bercakap detail satu persatu.
Tapi saya akan beri rumusan secara angka. Mudah-mudahan 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuan-tuan dengar dan cuba perhati, buat catatan, insya-Allah. Apa kesan daripada maksiat? Apa bahaya maksiat kepada kita? Yang pertama, maksiat dan dosa ini menghalang ilmu pengetahuan daripada berada dalam jantung hati kita. Maksiat dan dosa ini menghalang ilmu daripada berada dalam jantung hati kita. Dia tak melekat di jantung hati kita. Ilmu tak mudah masuk ke dalam sendi kehidupan beragama kita. Dia tak boleh masuk dalam jantung hati kita sebab bukan tempatnya. Ilmu hanya masuk dalam hati jantung bila ada nilai kebersihan diri. Istighfar, taubat dikemungkinkan, kebaikan ada, ilmu masuk. Tapi kalau kejahatan masuk dalam hati jiwa, ilmu tak akan boleh bersama. Sebab itulah disebutkan dalam kata-kata para ulama kita, kata mereka ilmu adalah cahaya yang dipancar ke dalam hati. Ilmu adalah cahaya yang dipancar dalam hati. Dan hati yang kotor, ilmu tak akan masuk. Ilmu akan tersekat. Bila hati kotor, rosak, ilmu tersekat. Dia akan melantung keluar balik. Sebab ilmu tak akan masuk hati yang kotor, dalam hati yang jahat dan kotor. Itu sebabnya terhalang ilmu daripada masuk dalam hati orang-orang banyak maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan riwayatnya, ketika Imam Syafi'i berada di depan Imam Malik radhiyallahu anhu. Kita faham Imam Syafi'i pernah bersama dengan Imam Malik sebagai gurunya. Riwayat kata, diriwayatkan dalam satu riwayat menyatakan ketika Imam Syafi'i berada depan gurunya Imam Malik, dua tokoh besar dalam fiqh, dalam agama, Imam Syafi'i, guru kita semua, Imam Malik. Ketika berada bersama dengan Imam Malik, Imam Syafi'i depan Imam Malik, kata Imam Malik pada Imam Syafi'i. Ini riwayat seperti daripada satu kitab. Terjemahannya macam ni. Kata Imam Malik pada Imam Syafi'i, dengar tuan-tuan, dengar, ini suatu peringatan pada kita. Sebenarnya kita jangan cakap ini nasihat sama mereka dah. Ini nasihat untuk kita ni. Bimbingan ilmu buat kita. Yang kita kena ambil saranannya untuk kita bawa dalam hidup kita. Pegang betul-betul. Pegang kukuh-kukuh, insya-Allah. Apa kata Imam Malik pada Imam Syafi'i? Kata dia, aku melihat Allah Subhanahu wa ta'ala telah meletakkan cahaya di hatimu. Allahu Akbar. Kata Imam Malik pada Imam Syafi'i, aku melihat Allah telah meletakkan cahaya dalam hati. Mana Allah telah berikan cahaya di hatimu. Hatimu bersih, Imam Syafi'i. Wah Syafi'i, wahai anakku, dia guna bahasa anakku, wahai anakku, janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Jangan engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Tengok tuan-tuan, pesanan yang cukup besar harganya. Jangan padamkan cahaya itu dengan maksiat. Makna kata mudahnya, maksiat boleh memadamkan cahaya iman. Maksiat boleh padam cahaya ilmu. Terpadam cahaya ilmu dengan maksiat. Itulah pesanan yang dibawakan oleh Imam Malik kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Aku lihat cahaya berada di hatimu. Mana kamu ni hati bersih, tenang, setenang-tenangnya. Wahai anakku, jangan engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Tuan-tuan, puan-puan, ini pesan untuk siapa ni? Untuk saya, tuan-tuan yang hadir petang bersama saya dalam kuliah petang ini. Batulah perjuangan kita untuk mencari ilmu mungkin terbentuk, tersekat. Kerana apa? Kerana hati kita penuh dengan dosa dan noda. Tak masuk ilmu dengan mudah. Tak masuk ilmu dengan begitu mudah. Payah masuk. Kadang-kadang belajar tak melekat. Itu kita semak balik. Saya kena semak lah.
Sebab hati kita dah rosak dengan dosa maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita paling takut. Maka yang pertama, maksiat terhalang kerana kerana ilmu terhalang kerana maksiat ada dalam hati kita. Yang keduanya, maksiat menjauhkan jarak kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kesan maksiat yang keduanya ialah maksiat boleh menjauhkan kita dengan Tuhan. Maksiat boleh menjarakkan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan Allah kita makin berjarak, makin jauh, makin jauh. Dah jauh makin jauh. Sebab maksiat. Dia akan jarak kita dengan Tuhan. Sikit, akhirnya kita lama-lama makin jauh. Sebab maksiat kita makin buat, hati makin sakit, makin mati, akhirnya jarak dengan Allah kita makin jauh. Dah makin jauh, banyaklah kebimbangannya. Jiwa akan makin sakit, hati kita makin mati. Nak pulang kepada Allah semula bukan mudah. Boleh pulang, insya-Allah ada ruang, tapi bukan mudah nak pulang segera. Banyak usaha kita lakukan. Baik. Yang ketiga, maksiat menjauhkan kita dengan manusia. Maksiat boleh menjauhkan kita dengan manusia. Sebab tadi kan, kalau tengok pandangan Ibn Abbas ni kan, Ibn Abbas sebut, maksiat menjadikan kita dibenci oleh orang ramai. Orang benci dengan kita, tuan-tuan. Maksiat menjauhkan kita dengan manusia ramai, dengan orang lain. Kita hidup tak akan senang, tak akan selesa, tak akan aman, bahagia. Rakan taulan makin jauh, sahabat handai makin jauh. Ustaz, saya buat maksiat pun kawan ramai. Kawan-kawan seangkatan kamu memang ramai lah. Tapi ke mana akhirnya? Dia hidup kita ni tuan, memanglah kawan ramai, kita boleh cari kaki maksiat sama. Kaki tak sembahyang, tak puasa, bercakap, lucah, menipu. Betul ramai, tapi kawan tu apa nilai kepada kita? Ribuan kawan macam tak ada nilai. Ratusan kawan sama kita akhlaknya buruk, kita tak akan dapat kerahmatan, keselamatan. Bolehlah bersorak santai di restoran sampai 2 jam. Bolehlah bercakap sembang di kedai makan sampai 2 hari 2 malam. Tapi kesannya apa? Hati makin sakit. Dan kawan macam ni tidak boleh memberi keselamatan selama-lama. Bolehlah berkawan kencang sampai bercakap 2-3 jam, tapi nak tolong bantu kita. Saya ingat dalam hubungan kita kemanusiaan pun, tengah kita sakit tenat, payah kawan nak tolong kita. Yang tolong kita orang baik juga tolong kita. Nak ajar kita kebaikan, nak ajar. Oh tuan-tuan, kawan ni pun kadang-kadang bukan semua boleh kita anggap sebagai teman kita yang paling terbaik. Kalau tidak kerana orang tu orang ada iman, ada agama. Percayalah, saya yakin. Saya suka percaya. Selama mana pun kawan kita yang macam kita juga perangainya, tak elok akhlak, setakat itulah kita berkawan. Boleh sorak santai, bersorak-sorai di kedai, boleh makan, minum, seronok, belanja, makan, tapi setakat itulah. Tapi untuk membawa kita ke jalan kebaikan, kebahagiaan selama-lamanya, tak akan berlaku. Jadi hakikatnya ialah kita tak akan dipandang mulia oleh orang lain. Tak akan dipandang tinggi, tak akan dihormati, akan dikenali oleh orang ramai atas asas kita ni kaki maksiat. Payah tuan-tuan. Sebab itulah hubungan kita dengan manusia akan terhalang kerana kemaksiatan. Kalau kita bercakap hukum yang lain, panjanglah. Sebenarnya dalam hubungan keimanan ni, kita kena rapati semua orang. Yang jahat kita rapati untuk betulkan. Tapi sebenarnya orang yang buruk ini tak mudah untuk dirapati orang baik-baik. Sebab kejahatan beliau itu kalau dia buat dengan begitu sekali rupa keadaannya, orang benci. Ni kaki menipu, kaki dusta, bohong, kaki meracau, kaki macam-macam. Orang tak seronok. Bermakna dia hanya membanyakkan musuh, dia meluaskan lagi rangkaian musuh-musuhnya, bukan membina rangkaian dengan orang-orang yang baik. Jadi ini di antara kata para ulama, maksiat menjauhkan kita dengan orang lain, menjauhkan kita dengan manusia lain. Kemudiannya, maksiat seterusnya menggelapkan hati dan jiwa. Gelapkan hati dan jiwa. Hati makin mati. Kemudian maksiat itu juga boleh menghapuskan keberkatan hidup. Maksiat boleh menghapuskan keberkatan hidup, berkat rezeki, berkat umur, usia, Allah hilangkan daripada kita.
Umur panjang tapi tak ada berkat. Sihat walafiat, hilang berkat. Sihat itu nampak sihat tapi hilang berkat sihat. Sebab maksiat. Kemudian, maksiat mematikan bisikan hati nurani. Ini kata-kata siapa? Imam Ghazali ni. Dia kata maksiat memati hati nurani. Mematikan bisikan hati nurani. Maknanya, nak masuk benda baik sikit pun payah. Sikit payah. Nak berubah tu bukan senang. Sebab hatinya dah makin mati, makin rosak. Mematikan bisikan hati nurani. Allahu Akbar. Itulah kadang-kadang bila kita renung balik dalam hidup beragama ni, bila ada manusia-manusia yang susah menerima kebaikan, yang susah menerima ajakan kepada kebaikan, sebenarnya kerana tadilah dia dah bergelumang dalam maksiat, hatinya sudah disempitkan daripada kebenaran. Kadang-kadang bukan orang lain, keluarga sendiri, anak beranak kita. Suruh semayang, tak semayang, suruh ke masjid, tak ke masjid. Sebab Allah dah sempitkan hati nuraninya. Dia hanya nampak wajah kita senyum ketawa, tapi dia tak nampak kaitan dia dengan agama. Ini disebut Imam Al-Ghazali. Itu kita paling takut. Takut, tuan-tuan. Babitkan keluarga sendiri, adik-beradik kita, wala'azubillah, anak-anak kita terutamanya. Allahu Akbar. Kemudian di antara kesan daripada maksiat ini, kata para ulama, ialah dia akan menimbulkan kehinaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia akan jadikan dihina oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Al-Hasan Al-Basri, maksiat akan merendahkan martabat dan menghinakan manusia di depan Allah. Kata Hasan Basri, manusia akan jadi rendah martabat dan hina depan Allah Azza wa Jalla. Dan di antara juga ialah kesan maksiat ialah apa dia, tuan-tuan? Dia akan merosakkan akal dan pemikiran. Dia bukan setakat hati rosak. Ni, cara berfikir kita akan rosak. Akal minda kita akan jadi hitam pekat, tak mudah terima kebenaran, tak berfikir dengan rasional lagi. Pintu kebaikan buka macam dia tak nampak. Masjid buka pintu jelas terang, surau buka pintu jelas dan terang, orang masjid ramai, dia tak nampak tu. Akalnya tengok, tapi dia tak rasa itu adalah pintu kebaikan. Contohnya, maka kata para ulama, merosakkan akal. Jadikan akal kita jadi macam hilang akal. Bukan gila, tapi tak nampak kebaikan. Akal tak fikir kebaikan. Wallahualam. Tuan-tuan, puan-puan semua, dalam Al-Quran, saya nak ambillah pada tuan-tuan 3-4 ayat dalam masa terbatas dalam 4 minit terakhir ini, tuan-tuan, puan semua. Saya harap tanda sajalah, ya, nak tengok ayat-ayat tentang bagaimana derhaka maksiat ini satu benda yang boleh membawa kepada keruntuhan hati dan jiwa, merosakkan kehidupan beragama kita. Cukup saya bawa kepada tuan-tuan 3-4 ayat lah. Saya harap tuan-tuan boleh buka Quran dan semak ayat ini. Contohnya daripada Al-Quranul Karim, terlihat daripada ayat Al-Ma'idah 78 Al-Ma'idah, Allah sebut zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Al-Ma'idah 78. Saya bagi ayat dan nombor ayat, tuan-tuan semaklah. Ini pun kerja kena bagi kadang-kadang, ya, kena buat homework jugalah, kadang-kadang kena buat homework juga, ya. Al-Ma'idah 78, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dalam surah Sad ayat 26, surah Sad ayat 26, wala tattabi'il hawa fayadilluka an sabilillah. Sad ayat 26. Termasuk ayat yang lain, Al-Ahzab 34, wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Terakhir, kita semak dalam Al-Quran, ayat yang akhir ialah ayat daripada surah Al-Furqan ayat 43, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Yang penting di hujung ini ialah
dalam kerana kita untuk selamatkan diri kita daripada ancaman maksiat dan dosa tadi, supaya hati kita tak jadi hati yang mati, hati yang kotor, hati yang hilang kewarasannya, hilang kebaikannya. Saya nak ajak tuan-tuan pada petang ini untuk mengambil satu bacaan doa yang diajar Nabi SAW. Dalam riwayat yang sahih, Nabi ajar kita satu doa. Antaranya ialah, dengar elok-elok, ini penutup perbicaraan kita petang ini, insyaAllah. Apa doanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wal kufri wal asyani. Allahumma, ya Allah, tahhir qalbi minan nifaqi, daripada sifat munafik, wal kufri, sifat kufur, wal asyan, dan durhaka padamu ya Allah. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wal kufri wal asyani. Ya Allah, bersihkan hatiku daripada sifat munafik, kufur, durhakakanmu ya Allah. Jadi ini antara doa yang kita kena amalkan sentiasa. Mudah-mudahan hati bersih, jiwa lapang, hidup kita penuh ketenangan, dosa kita jauhkan, maksiat kita ketepikan, yang kita buat ialah kebaikan demi kebaikan. Dengan penuh kesungguhan kita berjuang untuk cipta kebaikan, berjuang tolak kejahatan, berjuang cipta pahala, berjuang tolak kemungkaran dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dalam kelemahan kita cari kekuatan, insya-Allah. Moga-moga Allah berikan kita rahmat yang berpanjangan, keselamatan berterusan, keimanan yang berpanjangan sampai kita mati. Mati dalam redha, bukan mati dalam kemaksiatan. Mati dalam keimanan, bukan mati dalam kejahatan, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Pertemuan petang ini, mudah-mudahan Allah berkati semua. Dan tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran di alam maya petang ini bersama dengan saya di Tan Kuasa Surah An-Nur fasa 3A Bandar Selatan. Dan tuan-tuan dapat lihat di skrin phone tuan-tuan ke, di skrin iPad tuan-tuan ke, di skrin komputer tuan-tuan semua, infak dana surau An-Nur dengan nombor yang tertera Bank Islam. Total sumbanglah, sikit pun ya, banyak pun ya, di atas nama pahala bersama, insya-Allah. Mudah-mudahan untuk tujuan kebaikan, untuk mereka buat renovation, pembaikian, penambahan, binaan dan sebagainya. Mudah-mudahan sampai infak tuan-tuan bekalan yang abadi dunia dan bekalan akhirat, insya-Allah. Atau infak yang kita sumbangkan di atas nama surau, nama akaun pun ada. Mudah-mudahan Allah berkati, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wal kufri wal 'asyan. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wal kufri wal 'asyan. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wal kufri wal 'asyan. Allahumma taqabbal minna innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.